Usul yang pertama, ada yang puasa. Itulah dengar cakap pada pagi sampai petang yang puasa ni mencabar juga. Orang tak puasa kita boleh suruh baca kopi, teh. Lagilah yang orang yang mengantuk tak mengantuk kan. Teh pun gula tinggi. Gula tinggi boleh mengantuk juga kan. Ni usul ni bagi anak dan bagi ramai masyayikh duat melihat ini antara kejayaan dakwah ikhwan yang paling obvious. Apabila anggota ikhwan mula berdakwah, usul ni yang paling obvious telah tersebar dan telah difahami oleh masyarakat seluruh dunia. Antara kesan dakwah ikhwan yang ni paling menonjol. Ini sebab ni semua yang muda-muda, majoriti lahir tahun 90-an. Pada tahun 80-an, mana ada ustaz-ustaz cakap tentang ekonomi kewangan Islam, tentang muamalat Islam, tentang riba. Sedangkan Allah isytiharkan perang kepada orang yang riba. Orang makan babi pun Allah tak isytihar perang. Orang makan riba Allah isytihar perang. Tapi tak ada ustaz-ustaz cakap. Jadi sebab itulah jadi orang Melayu ni tak apa allergic dengan riba, tapi bunyi babi yang dia geli. Orang yang mula mempelopori memakai jilbab, memakai hijab, memakai tudung ni adalah akhwat. Tahun 70-an. Orang pergi Mesir tahun 70-an pun tak pakai tudung. Tiba-tiba akhwat balik pada UK, IRC zaman dulu, balik pakai tudung. Stres. Orang kata gila. Pergi sembang dengan makcik-makcik yang dah ikut dakwah ni tahun 70-an. Stres. Ada yang depressed. Kalau orang doktor dia faham apa maksud depressed. Balik-balik jiran-jiran main rumah mak ayah, anak hang jadi apa? Orang macam main mengata. Siapa yang pakai macam tu? Balik pada UK. Jadi lepas tu dia pun dapat sebarkan ke mula naik dakwah di Mesir. Jadi masa tu lah akhwat kat Mesir. Akhwat kat Mesir pun bermula dengan akhwat yang medik kan. Lepas tu barulah sekali dengan yang ambil syariah. Antara akhwat yang medik yang awal-awal yang ada lagi yang rasanya terkenal jugalah, tapi rasanya ni semua orang tak kenal Dr. Rohani di Kedah, Citra. Apa orang pegang dia kenal Dr. Rohani. Itu akhwat Mesir. Dia mula pakai jilbab. Jadi sebenarnya muslimat di Mesir pun kesan dengan pakai tudung ni dengan orang Malaysia. Kalau tengok gambar ustazah-ustazah dulu mana pakai tudung tahun 70-an. Kami tengok gambar lama-lama dekat KIK, pelajar perempuan KIK dulu tak pakai tudung pun. First pakai tudung selendang ikat bawah dagu ni. Nampak? Itu bab tudung lah kan. Tapi bab lain, pemerintahan Islam lagi lah jauh lah. Semua yang berbentuk tambah pula orang duk cakap tentang Islam way of life ni, tak ada siapa bercakap lah. Islam way of life ni bukan datang daripada masjid. Islam way of life ni dibawa oleh akhwat kita lah. Ini kesan seluruh dunia. Dulu orang faham Islam ni puasa, semayang kan, zakat tak apa sangat. Zakat pun time tu zakat fitrah kan. Zakat harta pun tak bayar zakat harta pun. Haji, umrah. Itulah Islam. Itulah Islam.
Islam. Orang tak pergi masjid pun. Zaman 70-an ada ikhwah yang share. Sebab tu balik cuti sama ni, raja-raja dah pergi ziarah orang-orang lama ni, dapat pengalaman. Itu tarbiyah yang sangat besar. Kita tarbiyah ni bukan hanya bentuk kecil ya. Itu satu bentuk tarbiyah. Ni semua orang belajar UK Island. Sekolah-sekolah kat UK dengan Island ni duduk dalam kelas room je ke? Macam tu cara dia pendidik anak-anak dia, dalam classroom je ke? Dia pun banyak dengan game Singapura. Tu semua dia education dia punya style ni kan. Tiba-tiba kita orang Malaysia ni tarbiyah kita pun dia dalam betul tak gembira pun bulatan macam tu Gila lah nampak pengalaman dia. Tahun 70-an, kalau ada seorang tu dia rajin sembahyang Jumaat setiap minggu, itu dah kira bagus tau. Itu kira warak lah. Yang pergi solat Jumaat setiap minggu tu kira warak lah. Tambah yang solat 5 waktu ni lagi lah. Tambah pergi masjid lagi pelik kan. Orang-orang muda tak pergi masjid lagi pelik. Lagi pelik. Penjajah kenapa boleh masuk tanah Melayu? Tak apalah, Portugis perang. Lepas tu dapat dekat Belanda je, tapi Belanda dia switch, dia tukar dengan British kan. Perjanjian Inggeris Belanda tu 1624 kan. Dia bahagi. Yang di atas semua kepada British, ke bawah semua kepada Belanda. Masa tu Betawi, Jakarta sekarang duduk bawah British, Melaka duduk bawah Belanda. Jadi tukar itu lah. Tukar Melaka dengan Betawi, Inggeris Belanda kan. Kenapa senang ya orang Inggeris ni boleh memerintah Malaysia tanah Melayu sampai beratus-ratus tahun? Kenapa orang Melayu tak rasa dia dijajah? Sebab dia bukannya perang. Dia tak rasa pun Inggeris ni menjajah dia. Sebab kefahaman Islam tu lah. Yang paling utara negeri-negeri Melayu bersekutu kan, yang ada residen. Apa residen dia cakap? Ni ke masa dulu mesti sejarah semua tidak tak pergi UK dengan Ireland kan? Dia kata apa kat dekat raja-raja Melayu? Pemerintahan ekonomi kami yang urus. Agama Islam dan adat istiadat Melayu kami bagi kat raja-raja. Kan? Raja-raja pun setuju. Mufti, penasihat sultan dalam bidang agama pun setuju. Maknanya apa? Dia tak rasa bahawa pemerintahan dan urusan ekonomi itu sebahagian pada Islam. Berarti dia kata agama Islam dan adat istiadat Melayu. Agama Islam yang mana yang bagi kat raja ni? Agama Islam yang ritual tu lah yang bagi kat raja. Kalau Islam ni sekadar ritual, semua agama ritual. Jadi tak ada beza Islam dengan agama lain. Dia tak dikira agama lah kalau dia tak ada ritual tentu. Kan? Semua agama sama. Sama je lah semua agama. Orang asli dalam hutan ada dia ritual dia. Jadi apa beza Islam? Dia ada semayang, pergi haji. Itulah Islam. Tapi itulah besi Islam dipahami. Tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik pencen kan? Kadang tak salah jauh-jauh pun. Kalau mak ayah kita dah pencen pun, kita tengok macam mana cara mereka. Mak ayah anak sendiri lah. Semayang, pergi masjid, pergi surau. Dapat ada duit pergi haji dah. Haji pun dah pergi dah, semayang, puasa semua. Tunggu dah masuk syurga kan. Apa kalau Islam ni sekadar, sebab tu orang-orang muda ni kata Islam ni sama dengan agama lain. Jadi ritual, semua agama ada ritual. Agama juga digunakan, dicari. Dan orang nak beragama ni biasanya masa kahwin. Kita tengok kat UK dengan Ireland, dia bukan ikut pun agama dia dah kan.
Tak pergi dah gereja tapi dia kahwin tetap di gereja. Kalau dia tak buat kahwin di gereja, dia buat kahwin di garden pun, dia panggil padri yang nikah kan dia. I do kan, to kiss kan. Dia tak kahwin depan orang kata bartender ke, depan barista ke, dia tak kahwin depan tu. Walaupun rasanya masa dia lebih banyak dihabiskan di bar, tapi dia tetap kahwin depan padri. Sami, orang yang muda pun dia kahwin depan sami. Orang asli pun kahwin depan Tok Batin. Lepas tu kita tengok artis-artis kita pun kahwin kat masjid dah ni, panggil Tok Imam ke. Jadi kalau agama ni hanya digunakan untuk majlis perkahwinan dan berkahwin, sama je lah semua agama. Sama je. Sebab semua orang dalam dunia ni, kecuali etis dia rasa ikatan yang paling suci, yang mengikat antara lelaki dengan perempuan ni adalah agama. Jika agama yang mengikat hubungan kita dua, itu satu ikatan yang suci. Lepas tu kalau yang macam tak percaya agama, dia ikatan undang-undang, ikatan undang-undang tak kuat. Ikatan agama yang suci pun orang Islam boleh buat ikut suka dia kan. Berapa ramai orang lelaki tak guna, dia menzalimi wanita. Itulah bukan senang nak cari lelaki baik dalam ini. Mana? Orang apa ni? Yang lelaki yang tak guna ni ramai. Betul. Bukan benda main-main ni. Anak full timer Ikram, kami di Pulau Pinang biasa dia jemput. Dia buat apa ni, muzakarah domestic violence, kaitan domestic violence, keganasan rumah tangga. Satu-satunya NGO Islam yang hadir Ikram. Islamis ni macam tak rasa penting pun suami domestic violence. Paling geng-geng liberal, geng-geng feminisme, geng-geng apa, geng-geng orang ke Islam. Jadi kita orang nampak Islam ni bagus kan? Islam tak minta pun. Jadi kita membawa fikrah ni, ini juga kita perjuangkan. Kadang-kadang dengar macam, ya Allah, sampai dahsyatnya orang-orang lelaki menganiayai wanita. Sangat dahsyat. Tak duduk dalam masyarakat, kita nampak lah macam mana teruk banyak kan. Lepas tu anda secara peribadi bila banyak berprogram dengan ikhwah, awak ni rasa lega, ramai dia orang baik-baik kan. Ramai dia orang baik-baik. Jadi kepada akhwat ni, kalau ada ikhwah yang masuk meminang tu, jangan tolak lah. Bukan senang nak cari orang lelaki baik. Ni bukan pasal nak kempen ikhwah ke tak. Sebab memang dahsyat. Bukan nak menakutkan, tapi memang orang takut pun. Betul, ni serius ni. Laki-laki yang tak bertanggungjawab, yang ganas, yang tak tahu nak cakap lah. Biasa-biasa penceraian yang tinggi dalam masyarakat kita. Persentage yang tinggi perceraian tu adalah disebabkan suami menagih dadah. Sebab media tak highlight, kita tak tahu. Tapi itu realiti dia. Nampak macam tak ada apa sangat kan? Menagih dadah ni ramai yang nak jadi doktor ni. Tapi tengoklah kat hospital. Nak tahu teruk tak teruk masyarakat, duduk kat hospital. Duduk kat hospital nanti. Teruk tak teruk masyarakat, ada ramai anak-anak mesra yang HO sebelum ni hari-hari sama anak luar nikah tu biasa, hari-hari. Itu hospital dia. Tak kira hospital lagi. Bukannya luar nikah tu umur 20-an, 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Datang seorang-seorang kat hospital umur 14 tahun. Kita tengok isteri kita yang umur 20-an apa ni bersalin pun, kita rasa kesian dia teruk. Cuma ada ni umur 15 tahun salin seorang-seorang. Allah. Mana nak cerita pasal ni Tapi itu realiti dia.
Bila lagi orang cari agama orang tu tengok kahwin mati. Orang dekat UK mati dia pun urus macam mana? Dia pun hantar kat zoo lah. Tak ada, semua mati diuruskan ikut cara Kristian. Walaupun masa hidup tak hidup cara Kristian pun sama dengan Islam. Hidup tak cara Islam pun mati kena panggil ustaz juga, bagi mandi kapan semua cukup, semayang lagi sekali semua. Kan? Sama lah, semua agama sama. Agama ni diperlukan untuk menguruskan perkahwinan, kematian. Ritual tadi lah. Itu maksud ritual. Salah satu bentuk ritual ada perkahwinan dan kematian. Satu lagi ritual ialah apa? Islam ni masa raya. Berapa kali ada duk pergi UK semua time Christmas. Amboi, sambut Christmas macam dia taat sangat dekat jasa. Kan? Tengok orang UK ada sambut Christmas macam mana. Bukan ni meriah. Sama kita lagi sambut raya tengok. Oh, meriahnya sambut raya. Itulah, sama tak agama? Kalau generasi muda sekarang melihat agama ni sama, semua agama sama, memang sama. Memang sama. Tak mana beza dah. Raya, kahwin, mati. Satu lagi yang last ialah apa? Hantu setan kan? Kalau hantu setan. Tahun 70-an dulu ada satu cerita seram yang memang diiktiraf, itulah cerita paling seram. Sampai sekarang ada yang di exorcist kan? Masa anak kecil-kecil tu, dulu kan masa anak kecil-kecil, itulah cerita yang dikatakan paling seram. Ada banyak kes yang orang tengok cerita tu seorang-seorang jadi histeria. Tapi tak pernah tengok ni. Semua warak-warak soleh-solehah pun tak pernah tengok. Si exorcist tahun 70-an. Yang dia panggil siapa? Padri. Dengan Bible dia, dengan holy water dia, dengan salib dia kan. Hantu tu lari juga. Tengok hantu Cina yang tepek dekat dahi dia tu. Ayat Quran tu tulisan Cina. Tulisan Cina. Kita tengok cerita hantu siam, nak lah semua itu kan. Dia panggil siapa? Dia panggil Tok Sami. Tengok cerita hantu Melayu. Start pakai serban, buah, tasbih sampai kat lutut kan. Allah. Jadi semua orang bila tengok cerita hantu apa, maksudnya peranan orang agama ni halau hantu setan. Sama lah agama. Sama agama. Jadi sebab tu usul yang pertama ni sangat penting. Kita perlu perjuangkan lagi. Perlu perjuangkan lagi kefahaman ni. Dan bila British ni siapa yang mula nak lawan? Siapa yang mula bergerak melawan British? Dalam sejarah kita UMNO lah. Tapi yang mula melawan British adalah orang-orang agama semua. Semua para alim ulama. Alim ulama yang belajar di mana? Macam mana aliran pemikiran apa? Yang pada waktu itu disebut kaum muda. Yang dapat fikrah-fikrah ni lah. Fikrah Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Hasan Al-Banna dan sebagainya. Tak kira lah Datuk Bahaman ke, Datuk Janggut ke, semua yang di negeri-negeri yang kita kata bangun yang orang untuk menentang British. Kenapa digerakkan oleh orang agama? Sebab dia faham ini tuntutan agama. Dia bukan digerakkan oleh nasionalis kerana bangsa ataupun kerana tanah air. Semua yang faktor yang menggerakkan untuk menentang penjajah adalah faktor agama. Itu tujuan kita belajar sejarah. Bukan untuk nak skor A dalam SPM sajalah. Itu masa kecil-kecil itu boleh lah. Tapi sekarang dah makin matang ni, kita perlu baca sejarah macam tu. Sebab itulah gerakan Ikhwan Muslimin ni ditakuti dan
dan dimusuhi. Sebab digerakkan yang menggerakkan orang. Dia bukan gerakkan hanya nak bagi orang jadi baik macam tu tak. Itulah gerakan yang digerakkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu dimusuhi oleh Quraisy. Kalau Nabi sekadar nak bagi individu dekat Mekah tu jadi baik, dia takkan dimusuhi. Abu Lahab tengok, mana dia orang-orang semua, cek semua duduk dalam rumah, pakai duduk tasbih, baca Quran, semayang. Macam tu lah. Semayang pun, semayang 5 waktu tak suruh lagi time tu. Ujung-ujung masa Isra' Mi'raj, katalah kalau semayang tak rasa terancam kalau kena semayang. Tak perlu pun Rasulullah naik dakwah atas Bukit Safa 3 tahun setelah Nabi dapat orang-orang. Nabi naik atas Bukit Safa. What the point Nabi kena dakwah terang-terangan? Siapa boleh jawab soalan ni hebat? Kenapa nak kena dakwah terang-terangan? Baik dakwah sembunyi-sembunyi ya. Pergi jumpa seorang, jumpa pelan-pelan, bisik-bisik. Teruskanlah macam tu. Kenapa nak kena dakwah terang-terangan? Kenapa? Kalau sekadar nak bagi orang jadi baik, tak perlu dakwah terang-terangan. Pergi jumpa orang je lah. Cuba jawab soalan tu. Siapa yang mengantuk lagi kena cuba fikir. Kenapa nak kena dakwah terang-terangan? Kalau sekadar nak bagi orang jadi baiklah, tak perlu pun. Tak perlu cari pasal. Dia naik atas Bukit Safa kena maki dengan Abu Lahab. Apa benda yang jumpa Nabi nak sampaikan? Sebab risalah dia bukan hanya untuk individu. Risalah dia untuk masyarakat. Risalah dia untuk negara. Dia mesti seluruh komuniti, seluruh pihak-pihak, orang panggil ni, orang panggil stakeholder, orang pihak yang berkepentingan mesti menerima risalah dia. Pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder ni, dia mesti menerima risalah dia. Contohlah macam orang yang duduk di UK Island suatu masa dulu lah. Dia tahu Allah perintahkan dia untuk tak terlibat dengan riba. Tapi kalau dia duduk di negara yang memang semua bank riba, macam mana dia nak tak terlibat dengan riba? Takkan dia tak pakai, dia tak beli rumah? Takkan dia tak pakai kereta? Macam satu contoh. Jadi Islam ni bukan hanya Islam pada individu. Allah perintah kita untuk tidak minum arak. Dan apa saja perkara yang melibatkan arak. Tapi kiri, kanan, depan, belakang kita tengok arak. Macam kat Island. Apa aku baik seorang lah, mereka yang minum arak. Adakah itu risalah Nabi? Jadi sebab tu, ini kepahaman Islam yang Nabi bawa sebenarnya. Kita kena yakin supaya orang-orang yang berkepentingan dalam Quraisy menerima risalah Nabi, baru boleh perkara ni diadaptasikan oleh masyarakat di Mekah dan kemudiannya di tempat-tempat lain. Macam mana nak kata, Nabi tak perlu pun pergi ke Madinah peliput. Soalan, Nabi pergi ke Madinah sendiri pun untuk apa? Dakwah yang nak Mekah. Bagilah orang yang baik Mekah. Sebab Nabi perlukan satu
Kalau lagi orang sebut political will. Tapi political will ni dah apa? Desakan kemahuan politik. Zaman Nabi kabilah lah. Mesti ada kabilah yang jadi asas, base untuk pertahankan, untuk bawa apa yang Nabi nak bawa. Sebab tu di Mekah tu Nabi concern sungguh. Pembesar-pembesar Quraisy menerima risalah dia. Kan? Surah Abasa wa Tawalla tu sebab apa? Kita tengok dalam Al-Quran, dialog para anbiya ni dengan siapa? Yang menentang para anbiya ni siapa? Pembesar. Kenapa? Itu semua soalan nak jawab. Kita habis pertama ni. Kalau dia hanya ideologi, dia tak jadi apa? Kenapa kapitalis boleh jadi satu benda yang diamalkan di seluruh dunia? Sebab ada negara yang promote dia, ada negara yang jaga dia, iaitu US, Amerika, komunis. Sebab ada Rusia. Dulu United, sekarang dah pecah lah. Jadi Rusia ni semua tak sempat zaman United. Sekarang United States of America ada lagi lah. Dulu United Socialist Soviet of Russia, USSR, Rusia, China, blok-blok komunis punya banyak dalam negara dalam dunia ni. Sebab tu komunis, sebab dia boleh dipraktikkan ada negara. Syiah dia jadi ideologi je lah. Tapi kenapa Syiah boleh diamalkan? Sebab ada Iran, dia dapat Iraq lah ni, Syria lah ni, Bahrain boleh kuasai, ni Yaman pula, Lebanon pun sama. Tapi orang Islam, kita duduk dalam masjid, sembahyang, baca Quran, tahlil sudah. Itu kan Islam yang Nabi bawa? Kalau itu Islam yang Nabi bawa, tak sampai Islam kat Nusantara kan? Kalau itulah Islam yang difahami oleh para sahabat, tak sampai Islam ke Nusantara. Tak tersebar Islam sampai 23 dunia. Ini yang kita kena faham. Sebab tu Al-Banna nak terok dalam balik benda ni ya. Sebab tu bila datang usul utama Al-Banna kata apa? Al-Islamu, Al-Banna tak kata dinun, nizamun. Al-Islamu dinun, tak, bukan agama. Nizamun. Islam tu apa? Nizamun. Nizam tu apa? Kita selalu terjemah sistem lah kan? Sistem pun bahasa Inggeris kan? Bahasa Melayu apa? Aturan. Kalau satu kataan lain dalam nizam dalam bahasa Arab adalah syariah. Kita nampak syariah ni buku hakam jenayah lah. Seluruh peraturan hidup manusia lah. Itu nizam. Kalau buka kitab usul dakwah Abdul Karim Zaidan, kita nampak macam-macam nizam ada. Nizam usrah, keluarga, aturan-aturan tentang keluarga, tentang kejiranan, tentang pemerintahan, hubungan antara negara, ekonomi, sosial, pendidikan, keuangan, akhlak, semua tu. Sebab tu Al-Banna datang, Al-Islamu nizamun, bukan takat nizamun, syamilun. Dia kata nizam tertentu je tak, syamilun, yang menyeluruh. Yatanawalu mazahirul hayati jami'a, yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Ini kena faham. Kau kita tahu kita nak bergerak ke mana, kita nak buat apa. Bila kita faham apa yang fikrah yang Nabi bawa, apa yang Al-Banna bawa, Al-Islamu nizamun syamilun, fahuwa aqidatun wa ibadatun. Itu kan dia tulis dulu.
dan ia adalah akidah dan ibadah. Kenapa? Patutnya bila sebut Islam ni akidah dan ibadah. Kenapa Al-Banna tak sebut tu? Yalah, kalau tak ada akidah, tak ada ibadah, tak nama Islam. Kerana akidah dan ibadah ni berbeza dengan agama lain lah, maka dia Islam. Kan Al-Islam, understood lah. Bila sebut Al-Islam, mestilah dia akidah dan ibadah. Jadi fahuwa daulatun wa watan atau hukumatun wa ummatun. Kenapa itu dimention dulu oleh Al-Banna? Daulatun wa watan atau hukumatun wa ummah. Kataan daulah ni kataan baru. Zaman Nabi dulu mana ada daulah? Istilah daulah ni mana ada? Dulu ni empire. Empire ni dia punya sempadan, bukan sempadan macam sekarang kita tengok dalam peta. Empire ni sempadan dia kuasa. Dia tak ada sempadan garis-garis dalam ni. Sekarang ni nation state yang baru ada. Politik zaman sekarang ada nation state. Negara dibagikan ikut bangsa. Tak lama macam tu. Sebab tu dia kata ataupun hukumah, pemerintah dan rakyat, umat. Kalau disebut hanya daulatun wa watan, mungkin ada salah faham itu. Jadi dia boleh difahami apa maksud daulah dan watan maksudnya. Sekarang kita fahamlah ada negara, ada tanah air tu. Tapi boleh difahami juga ada pemerintah dan ada rakyat dia. Itu juga. Kan bila corak berubah, corak politik ni berubah. Ini pun satu statistik juga kadang-kadang dipahami oleh ikhwah akhwat yang muda-muda ni. Kita nak berjuang dapat khalifah. Adakah itu yang Al-Banna sebut nak dapat khalifah? Kan nak dapat pemerintahan yang Islam nak? Bukan nak dapat khalifah. Khalifah tu sendiri bukan satu sistem. Sistem khalifah, masa bila lah ada sistem khalifah? Tak kisahlah ketua negara tu Perdana Menteri ke, sultan ke, raja ke, agung ke, presiden ke. Yang penting dia ikut apa yang Islam nak. Tak mesti nama khalifah. Khalifah tu pun istilah yang baru bila Nabi wafat. Abu Bakar disebut khalifah. Khalifah ni maknanya pengganti. Khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Bila naik Umar, dia dapat gelaran Amirul Mukminin. Itu istilah. Macam mana corak tu lain lah. Ini sangat penting. Fahuwa daulatun wa watan aw hukumatun wa ummah. Tak ada ni, tak ada pihak yang berautoriti ni, tak jadi apa. Itulah yang berlaku kepada umat Islam di Rohingya. Dia tak ada tanah air, dia tak diiktiraf kewarganegaraannya. Sebab tu dia dibunuh. Dia tak iktiraf dia sebagai warga negara. Penduduk Arakan tu di Rohingya tu kan. Macam tu yang berlaku di Gaza, di Palestin. Dia nak akidah ke mana lah, nak ibadat tak boleh lah bila dia tak ada tanah air. Ni macam dekat UK Island, ikut masjid lah bila nak raya, bila nak puasa. Siapa yang boleh nak standardise bila nak raya, nak puasa? Betul tak? Betul tak ikut masjid? Kalau Tok Imam dia orang Pakistan, dia ikut Pakistan lah. Kalau Tok Imam dia orang Mesir, dia ikut Mesir. Baik tak ada Tok Imam orang Malaysia, mesti dia ikut Malaysia. Itu penyimpan moh besar raja-raja umum kan. Sebab tidak ada pihak. Jadi agama ni dia mengatur manusia. Agama dia mengatur manusia. Tak jadi. Kita ni kerana seronok lah cakap bab Islam, kita duduk kat Malaysia lah. Cuma kalau kita duduk di negara yang kita minoriti, baru kita faham keperluan kepada negara tu. Tak ke mana, tak terbuatnya tak terbuatnya akidah ke ibadah ke, tak boleh pun. Umat Islam di China, di Xinjiang, puasa pun tak boleh.
Perempuan dia tutup aurat tak boleh. Dia Xinjiang. Anak dulu kawan sebilik daripada Cina, daripada Xinjiang. Memang tak boleh tutup aurat, tak boleh. Puasa tak boleh. Kalau kerja kerajaan memang tak boleh puasa. Tapi macam mana tak boleh puasa? Bukan dia tahu. Dia suruh kita makan. Dia tahu ni bulan Ramadan ni mesti puasa. Dia suruh makan. Memang masuk sekolah, memang belajar. Kata manusia ni dia memang pakai teori Darwin. Wah, nak bincang way of life mana hak yang basic pun tak boleh. Itu fahuwa daulatun wa watan aw hukumatun wa ummah wa huwa khuluqun wa quwwah aw rahmatun wa adalah. Khuluq, akhlak, ini yang hilang. Orang Islam tak rasa khuluq, kekuatan. Itu adalah tuntutan Islam. Orang Islam tak berakhlak, mengotor. Asal orang belajar kat UK Island boleh setuju ni. Mengotor. Dekat UK boleh lah minum tap water. Sini orang kena pakai kopi lah, kukuh lah, kena beli kan RM2,000 bayar bulan-bulan. Dia tak rasa itu satu tuntutan Islam pun. Sampah orang tahu ni dia bunyi nak asing sampah. Tu pun orang tak erti nak asing sampah. Macam nak tengok orang Malaysia bawa kereta. Baru ni raya, dia lorong kecemasan tu buatlah viral macam mana pun orang tak guna lorong kecemasan. Dia tak rasa itu Islam. Tengok-tengok yang lalu lorong kecemasan tu dia rupiah putih duduk atas kepala. Pergi masjid bulan puasa, yang duduk double parking yang blok kata orang tak lepas-lepas kot. Orang parking kat masjid dah terhad. Dia pergi parking tengah-tengah line parking, dia ambil terus lot parking. Mana akhlak? Tapi dia solat tadi solat depan je ni 10 minit sebelum azan dia sampai dah. Nampak? Dia tak rasa itu Islam. Khuluq, quwwah. Islam lemah. Dia tak rasa kekuatan satu tuntutan Islam. Semua sujudlah kita lemah. Ar-rahmatun wa adalah. Rahmat kepada haiwan. Dia tengok dekat negara-negara lain, dia banyak NGO yang untuk memelihara alam sekitar. Di Malaysia yang NGO alam sekitar ni semua bukan orang Islam pun. Ni yang yang geng yang nak tolong kempen tentang kepupusan harimau Malaya. Bunyi macam lawak Orang Islam tak peduli pun nak pupus ke, nak apa ke, harimau jahat pun kan. Harimau Malaya makin pupus, hilang separuh. Dah tinggal dalam 250 ekor lah. Dia ekosistem terganggu bila harimau Malaya tak ada babi hutan yang jadi makin banyak. Tapi orang Islam tak rasa pun. Mana ada NGO Islam ke orang Islam cakap pasal benda-benda tu. Rahmah, ikram lah kamu nak mula tu. Rahmah Rahmah pada semua alam sekitar tu. Kita keluarkan polisi alam sekitar, kita keluarkan polisi ikram tentang OKU. Tidak ada NGO Islam di Malaysia yang cakap tentang OKU. Tu yang menjaga kanak-kanak autism Itu kumpulan lain tu semua tu. Mana ada kumpulan Islam, mana ada Islamis. Autism ke apa ke. Orang Islam bila anak autism ke apa cacat ke ni semua ni. Hantu mana masuk ni? Saka ni. Itu realiti. Mana rahmah ni.
OKU dekat UK. Anak sekolah sebut UK Island, dia semua student UK Island. Buat bangunan 2 tingkat mesti kena ada lift. Betul tak? Untuk orang OKU guna masjid pun ada lift, masjid pun kena ada parking OKU, masjid pun kena ada tandas OKU. Tu masjid ni ada lift tak? Ni masjid terbaik Selangor bahkan seluruh Malaysia. Ucap perdana. Tengok masjid ni. Ada orang Malaysia baru je lah ni. Kena ada track untuk orang buta, lift kena ada tempat braille, lift kena ada suara, tahu tingkat berapa. Itu semua mula di negara barat tu. Kita pengangkutan awam pun tak mesra KU ni. Jauh. Islam jauh daripada semua ni. Siapa yang nak buat? Siapa yang nak perjuangkan? Inilah yang ikut, yang belajar, yang pernah dapat peluang daripada 400,000 lepasan SPM. Berapa orang yang dapat peluang belajar luar negara ni? Yang balik luar negara ni lah yang dapat kesedaran dan kefahaman ni lah. Kita lah nak perjuangkan. Orang Malaysia yang duduk cok kampung tu, dia tahu orang Malaysia ni kira hebat dah lah, dapat break tu kira bagus dah lah. Kan? Tak tahu macam mana angkutan awam macam mana. Ni pergi balik Malaysia cuti ni kan, tak ada motor, tak ada kereta, nak jalan di mana? Angkutan awam kalau ada pun mahal. Naik harga pula itu ni LRT mahal. Kat London dia pakai Oyster card kan, dia tak boleh lebih daripada 7 pound kan. Lebih ya free lah kan lepas tu. Ada Malaysia mana yang adalah keadilan itu mana ada. Kita tak tekankan tentang keadilan, kebajikan. Tak itu semua. Kita tak rasa itu Islam. Ni Al-Banna tulis ni tadi berapa? 78 tahun 78 tahun dulu ni. Orang lain buat dulu. Kita pengangkutan awam ni barulah. Tu hak yang tube bawah tanah dekat London tu berapa meter dah? 100 meter lebih lah. Janganlah pelajar-pelajar yang belajar dekat UK Island ni tak faham benda ni. Malang kerajaan bagi duit ratus-ratus ribu sponsor, tiba-tiba dia dapat ilmu dia, dia balik tu dia jadi robot kerja esok. Tambah doktor, dia kena maki, dia kena beli kat hospital macam tu lah. Takkan itu je taraf student straight A nak kena maki kat hospital, doktor nak kena maki kan. Itu sistem kita ada kat Malaysia. Yang dia tu straight A, student cemerlang, mungkin top student kat sekolah dia, pergi belajar jadi doktor, balik lagi kena maki bila jadi doktor. Itu kan Islam nak? Mana rahmah nak? Mana adalah nak? Siapa yang nak upah ni? Itu kita kena perjuang kan. Ada ikhwah lah awak, dia jadi menteri kesihatan ke, jadi pengarah kesihatan ke, ketua pengarah kesihatan negara ke, ataupun pengarah kesihatan negeri ke, dia nak upah polisi-polisi ni. Dia tu kena perjuangkan tentang daulah wa watan, hukumah wa ummah ni. Tak tahu kata apa ikram ni NGO tu sibuk-sibuk politik ni. Ya, tak tercapai benda-benda lain. Dia mesti ada political will. Political will yang kita percaya ialah daripada civil society. Civil society ni orang Malaysia apa yang nak faham? Orang UK senang faham civil society. Orang Malaysia faham politik kepartian je. Dan civil society tu lebih kuat. Duduk kat UK baca-baca sikit apa maksud civil society tu. Sebab tu ikram letakkan sasaran yang pertama adalah menerajui pembangunan civil society.
Itu sasaran yang pertama, sasaran strategik dia. Antum nak bergerak dengan ikram yang tu kena tahu apa ikramnya visi, apa ikramnya misi, apa sasarannya, apa yang dia nak capai, apa yang dia nak buat. Wahuwa thaqafatun wa qanun atau ilmun wa qada. Ini hilang daripada orang Islam. Top 100, tak usah top 10 lah, kesian sangat. Top 100 universiti di dunia, ada tak universiti daripada negara Islam? Google tengok, mana ada. Top 100. Let's check University, National University of Singapore. Asal dulu Universiti Malaya sekali tu. Bila pecah Singapura Malaysia, tengoklah ni National University of Singapore duduk kat top berapa lah dengan dunia. Kalau dalam Asia dia nombor 1. Universiti di Israel, University of Tel Aviv, duduk nombor berapa? Kita tak rasa itu Islam yang Ustaz. Ini masalah wa maddatun wa tharwa atau kasbun wa ghina. Ini bersama cara urus maddah material kekayaan negara, urusan kewangan sampai bilion-bilion. Ni semalam kata US apa hak kita tak ni tak ada kaitan dengan Islam ni. Satu Pak Lebai yang tadi 10 minit sebelum azan subuh dia duduk kat masjid lah. Bila mai pilihan raya, dia undi lah tu okay? Dia tak rasa itu satu benda yang zalim. Itu kira orang terbaik dalam masyarakat kita. Boleh duduk masjid, ikhwah tak boleh duduk masjid 10 minit sebelum azan. Ada ulang alik umrah 5-6 kali dah kan. Kita tak rasa itu satu. Brexit je Perdana Menteri UK tak jabatan. Orang tua-tua dekat UK tak faham cerita. Setiap kat orang muda ni ada lah. Dia akibatnya orang muda nak tanggung kan? Ni kalau kita ni yang muda-muda ni tak reti, tak mau ambil tahu, tak prihatin tentang politik, biar orang tua je dia buat politik, cakap pasal politik, duk mengundi, kita yang nak tanggung. Mereka nak ganti dah. Ni nak tanggung ni, anak-anak kita nak tanggung. Ni tak apalah, esok balik UK semua kerja okey-okey. Sekarang ni berapa ramai orang boleh beli rumah. Rumah kos rendah, flat, 2 bilik. Itulah punca banyak masalah sosial. Anak-anak remaja mana mau duduk rumah kecil ya, rumah kecil. Mana anak-anak remaja mau duduk rumah flat, berapa petak tu lah. Boring dia duduk rumah kecil sangat. Ada budak tadika ni, ada akhwat cerita. Kita ada budak tadika. Tengok anak budak tadika, budak lelaki tadika 5 tahun duk pergi peluk-peluk, cium-cium kawan perempuan kan. Pelik, nampak gatal pelik Baru budak 5 tahun panggil mak ayah, oleh mak yang mengata. Rumah flat kecil. Budak ni duk tengok mak dengan ayah dia duk buat apa malam-malam. Nampak benda macam ni kan. Sampai tak ada tempat mak ayah nak bersama kan. Ada cerita yang duduk rumah kecil-kecil, rumah kos rendah ni, mak ayah sampai kena bersama dalam toilet. Apa cerita ni? Kita tak rasa ni Islam. Dekat Islam menjaga semua benda-benda ni. Inilah jadi bila negara, rakyat sampai nak rumah keperluan asas, tapi dah jadi kapitalis. Orang kaya beli rumah banyak-banyak, beli rumah banyak, invest buat pelaburan. Jadi bila orang beli rumah banyak-banyak, jadi pemaju perumahan boleh jual rumah mahal-mahal. Tak apa, orang boleh buat pinjaman bank banyak-banyak. Jadi orang yang tak boleh buat pinjaman bank tak boleh beli rumah. Rumah dah makin mahal sebab orang makin beli.
Nak invest lah konon. Bagi anak pelaburan tentang rumah hartanah Kalau rumah dia keperluan asas ni kapitalis lah. Beli rumah banyak. Beli rumah banyak. Macam mana dia boleh beli rumah kuasa rendah, lepas tu dia buat homestay? Macam mana dia boleh dapat hak beli rumah kuasa rendah? Kalau dia boleh buat homestay, mana dia duit banyak? Pergi cek. Adakah itu Islam lah? Adakah itu Islam lah? Kita kena luas ni. Kita punya cara faham Islam. Tengok Malaysia punya ni ketidakadilan dia. Kita cakap pasal pengurusan harta negara dan sebagainya ni. Insurans naik bila GST, insurans naik. Insurans kita. Siapa pernah cek siapa yang token-token insurans tu? Token-token insurans ni lah satu orang perniagaan yang takkan untung berlipat kali ganda. Tak kira hanky-panky insurans yang kereta ni memang cakap orang ramai yang boleh pakai kereta. Kita tak nak lah orang yang ke usrah ni, orang pelajar yang belajar luar negara, esok balik kerja pun okey, gaji pun banyak, tak pernah faham, tak pernah tahu apa yang dirasai oleh orang yang pendekatan rendah ni. Tak nak lah macam tu. Itu perlu ditarbiah. Kita rasa macam mana orang rasa, macam mana orang susah. Kalau dia datang dari keluarga susah, mungkin dia boleh faham. Tapi kalau dia datang dari keluarga yang senang, dia tak faham juga. Lepas raya, siapa tahu lepas raya harga ayam naik? Naik gila-gila. Kita tak nak kata ke mazatun wa tharwah au kasbun wa ghina wa huwa jihadun wa da'wah au jayshun wa fikrah. Cakap buat ketutaan dengan orang lagilah lagi jauh lah kita. Kita Malaysia beli kapal selam, tak beli selam apa itu? Enjin jet kapal terbang hilang enjin, hilang jarum, boleh faham juga. Enjin jet hilang tak tahu. Kamu pernah baca dalam daerah audit negara, polis boleh hilang rifle banyak, pistol. Lepas tu kita tengok kejadian tembak-tembak mati tu kan, tembak kat traffic light kan. Banyak kejadian tembak kat traffic light. Apa jadi kat negara ni? Kalau negara lain rasa ketua polis negara tu tak jabatan lah. Kita punya ramai faham benda ni kan. Sebab tu orang marah kat ikhwan. Sebab dia bagi faham benda ni. Dia nak orang faham Islam ni macam mana mereka faham lah. Pergi semayang seminggu sekali, raya, kahwin, mati, nak halau hantu setan lah. Itulah Islam, cukup lah. Benda-benda ni apa nak kala dengan Islam? Sebab tu bila kita faham itulah semua Islam, baru Al-Banna datang kata kama huwa aqidatun sadiqatun wa ibadatun sahihatun sawa'an bisawa'in. Seperti mana ia juga adalah aqidah yang sadiqah dan ibadah yang sahihah, sama saja. Kenapa itu dia tak last? Sebab semua orang tahu akidah yang sadiqah, ibadah yang sahihah itu Islam. Tidak benar nak kata yang tu semua tadi itulah sama je macam akidah dan ibadah. Kalau kamu kata akidah dan ibadah itu Islam, yang ni semua yang aku sebut ni semua itulah Islam. Dan menariknya ketelitian Al-Banna ni tak sebut kama huwa aqidatun wa ibadatun sawa'an bisawa'in. Tak. Aqidah sadiqah, mesti aqidah yang sadiqah, aqidah yang benar, aqidah yang merapu sesat sebenarnya. Dia kata dia aqidah Arab kan. Ibadah sahihah, ibadat yang betul, ibadat yang biru banyak juga kan. Itu penelitian. Inilah Islam, inilah prinsip. Bila kita sebut usul bahasa Arab asal Melayu yang lebih tepat terjemahan dari usul adalah prinsip.
prinsip yang kita fahami sebagai orang Islam yang nak memperjuangkan Islam, bahawa Islam nizamun syamilun. Itu kita punya prinsip utama yang perlu kita yakini, yang perlu kita fahami. Wallahu a'lam. Itu usul pertama. Memang kena jelas sangat-sangat usul pertama ni. Saya ambil masa yang lebih sikit, insya-Allah yang lain-lain tak perlu panjang sangat.